Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah dalam program Hadis Time yang dianjurkan oleh Pusat Islam Universiti Malaysia Kelantan. Alhamdulillah bertemu kita pada pagi ini dan Allah memberikan kepada kita nikmat kehidupan, nikmat iman dan Islam. Dan pada hari ini saya akan membawa tajuk yang kelima di dalam kitab Mestika Hadis. Sebelum ini, kita membincangkan tentang berimannya kepada para malaikat. Itu melibatkan kepercayaan kita sebagai seorang Islam, beriman kepada para malaikat, dan yang seterusnya, beriman dengan hari akhirat. Sebagaimana hari akhirat, yang kita ketahui disebut Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, Yaumuddin dan sebagainya. Pelbagai nama yang disebut di dalam Al-Quran dan Hadis dipanggil untuk bagi hari akhirat. Dan di dalam kehidupan kita ini sebagaimana yang disebut di dalam banyak kitab, manusia hidup di atas muka bumi ini singkat umurnya. Dan masa yang dilaluinya dalam alam yang fana ini adalah sangat terhad, tuan-tuan dan puan-puan. Sedangkan keinginan untuk kita hidup seberapa lama, ada keinginan kita. Kita ingin hidup lama, tuan-tuan. Itu keinginan kita. Itu keinginan semua jadi yang Allah berikan kepada manusia. Sedangkan keinginan dan kemahaman pula tidak akan habis-habis. Manakala cita-cita dan harapan tidak terbatas. Itulah sifat manusia. Tetapi kesudahannya ia akan mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah tidak mengakhirkan kematian itu
sesaat. La yastakhiruna sa'ah, tidak mengakhirkan satu saat, wala yastaqdimun, dan tidak mengedepankan, tidak mengawalkan walaupun satu saat. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada pagi ini apabila bercerita tentang akhirat, sudah tentu kita akan bercakap soal kematian. Dan apabila sebut tentang kematian ini, sedangkan banyak lagi hajat, kemahuan yang belum kita capai di dalam kehidupan kita. Dan dengan itu, ia akan meninggalkan perkara-perkara yang menjadi idamannya di atas muka bumi ini, sebagaimana ia akan meninggalkan di belakangnya orang-orang yang dikasihi. Kita akan meninggalkan orang yang kita kasihi, kita merasa sedih dan terharu kerana berpisah dengannya. Kita merasa sedih, terharu terhadap kehilangannya. Dengan demikian, dapatkah mereka semua bertemu semula sesudah itu? Itu adalah satu persoalan. Apabila kita meninggalkan semua itu, kita hidup dan kita meninggal, adakah kita bertemu lagi? Itu adalah satu persoalan di dalam perbincangan kita kali ini. Demikian juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila disebut sebagai manusia ini selalu memerhati, manusia ini selalu memerhati perkara-perkara yang berlaku di sekelilingnya. Itu adalah sifat manusia. Lalu dilihatnya kebaikan dan kejahatan. Ada dua perkara dalam dunia ini, kebaikan dan kejahatan. Berjuang untuk satu dengan yang lain. Di antara saling bertemu di antara keduanya, di antara kebaikan dan kejahatan. Sebagaimana api dan air. Itu adalah pasangannya, malam dan siang. Dan ia pula menyaksikan pertempuran di antara keburukan dan kemuliaan. Ada dua perkara, kemuliaan dan keburukan dalam dunia ini. Ataupun apa yang dianggapkan buruk dan mulia. Adanya perkara kejahatan, kebaikan, keburukan, kemuliaan dan mulia. Sedangkan perkara-perkara yang jahat dan yang buruk itu sungguh kejam dan menjolok. Itulah perkara-perkara yang jahat itu sangat kejam. Dan seterusnya kerap kali pula kejahatan. Kejahatan itu mengalahkan kebaikan. Itu adalah satu lumrah fitrah alam bahawasanya kejahatan itu mengalahkan kebaikan dan keburukan mengatasi kemuliaan. Manakala orang perseorangan dalam peringkat umurnya yang singkat ini tidak menyaksikan kesang balas dan tidak melihat akibat kebaikan dan kejahatan itu. Itu adalah huraian-huraian kepada tentang kehidupan kita di dunia ini, adanya kebaikan, keburukan, kemuliaan, kehinaan. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Allah memberikan kasih sayang kepada kita, antara nikmat yang tidak terhingga ialah nikmat iman dan Islam. Ada orang yang tidak diberi nikmat iman dan Islam. Dan adanya Islam tetapi hanya pada nama sahaja. Kita hendak Islam ini secara keseluruhan kita. Segala ibadah kita, segala pemikiran kita, segala hati kita, segala niat kita di dalam kehidupan, setiap detik pekerjaan kita mesti disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat. Innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atun yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis itu cukup jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya sekiranya kita niat melakukan sesuatu perkara itu kerana Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapat pahala sebagaimana kita niatkan untuk Allah dan Rasulnya. Dan dalam hadis itu tersebut menyatakan sekiranya seseorang itu berniat hijrahnya itu kerana perempuan, maka hijrahnya itu kerana perempuan. Dan sekiranya hijrah itu niatnya kerana dunia, maka dia akan mendapat habuan dunia tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam kehidupan kita ini niat adalah sangat penting. Kerana dengan niat itulah membeza di antara ibadah dan adat. Seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan dengan huraian-huraian hadis yang akan kita kongsikan pada hari ini. Manusia semasa ia masih kecil, bila manusia ini dia semasa masih kecil, masih muda, atau semasa hidup secara liar menurut hukum dan peraturan-peraturan hutan rimba. Bila dia muda, dia membuat
hukumnya sesuka hati, dia melanggar tentang hukum Allah, perkara-perkara yang dilarang, perkara buruk dan baik yang demikian tidak menjadi hal kepadanya. Dia tidak mengira baik dan buruk di dalam semasa dia muda. Kerana siapa yang kuat dialah yang akan hidup dengan bermaharajalela. Itu adalah sifat-sifat orang muda yang ada pada hari ini. Tetapi setelah manusia mulai timbul kesedaran hati, apabila manusia itu adanya kesedaran di dalam hatinya, maka ia akan tak sampai hati melihat kebaikan tersekat terus menerus. Dan apabila manusia itu ada sampai satu tahap, dia akan berfikir dengan waras bahawasanya kebaikan itu adalah pilihan yang terbaik. Dan kejahatan tidak menerima balasan yang sepadan dengannya. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul pula pegangan kepercayaan tentang wujudnya Allah Taala yang Maha Adil. Sudah tentu akan diiringi kepercayaan tentang adanya balasan terhadap kebaikan dan kejahatan. Dan apabila kita percaya kepada ada wujudnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita percayanya ada wujudnya balasan kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan di dalam dunia ini, Allah akan membalas. Dan seterusnya, manusia yang telah memakmurkan bumi dan melakukannya berbagai jenis kemajuan dan kebaikan di dalamnya, sudah tentu tidak rela hatinya kecil. Hati kecilnya menerima kesudahan seperti kesudahan seekor haiwan kecil yang melata dan tidak melakukan sesuatu jasa pun dan lenyap selama-lamanya. Dan manusia itu akan ingin memberikan bakti kepada emak ayahnya, kepada negaranya, kepada keluarganya. Dan demikian juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Seterusnya, soal yang pertama menunjukkan bahawa manusia sedar tentang nilai hidupnya. Soal yang kedua pula menunjukkan kesedaran hati kecilnya, menghargai keadilan yang sedia tersemat padanya. Itu adalah sifat manusia. Manakala soal yang ketiga menunjukkan kesedarannya tentang kemuliaan jenisnya sebagai manusia yang diberikan berbagai-bagai persediaan dan keistimewaan. Itu adalah 3 persoalan yang ada di dalam hadis ini. Saya ulangi, soalan yang pertama menunjukkan bahawa manusia itu sedar tentang nilai hidupnya. Bahawa manusia ini ada nilai kehidupan. Yang kedua, kesedaran hati kecilnya, inginnya kepada keadilan yang sentiasa tersemat di dalam hati dan dirinya. Manakala yang ketiga menunjukkan kesedaran tentang kemuliaan manusia itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, manusia ini merupakan makhluk yang terbaik dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka bumi ini. Ahsanul khuluq wa huwa al-insan. Manusia adalah makhluk yang terbaik di kalangan makhluk-makhluk yang lain, sama ada binatang, pokok, bukit bukau, gunung ganang, langit, air, salji dan sebagainya. Itu adalah sifat manusia. Karena itulah manusia dilantik sebagai khalifah di muka bumi ini, yang mana untuk menjaganya alam ini, untuk mentadbir alam ini, sama ada dari sudut fizikalnya, dari sudut akidahnya, dari sudut kesihatannya. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dengan sebab yang demikian maka agama Islam dengan sifatnya yang sebati dengan fitrah kemanusiaan menjadi salah satu rukun imannya, iaitu percaya adanya alam akhirat dan segala yang berhubung dengannya. Itu adalah Islam. Seorang Islam itu percaya tentang adanya kehidupan selepas kematian. Kita kena percaya. Dan setiap keburukan ataupun kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah akan ingat, malaikat akan catat segala kebaikan yang kita lakukan. Walaupun orang lain tidak melihat, tetapi Raqib Atid melihat dan mencatat segala apa yang kita tulis. Walaupun kita tulis di SMS, walaupun kita terlintas di hati kita, walaupun kebaikan sebesar zarah pun, walaupun apa pun orang tidak melihat, tetapi malaikat tetap melihat untuk dihitung di kemudian hari. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah Allah memberikan kita kehidupan, nikmat
masih lagi bernafas, sihat, dan ada sahabat-sahabat kita yang terlantar di hospital, sakit, demam dan sebagainya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan meninggalnya seseorang itu Allah akan ujinya. Sama ada uji dengan kesakitan, uji dengan kesusahan kehidupan, rezekinya. Dan seterusnya, apabila kita bercakap mengenai akhirat, sudah tentu ada, semua itu tentunya ada kaitan dengan akhirat. Apabila kita bercakap tentang akhirat, sebagaimana firman dan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 177, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat. Itu adalah kebajikan yang pertama. Kita ingat kebajikan kita untuk menjaga kebajikan staf, kebajikan anak isteri kita, itu adalah kebajikan yang biasa kepada kita. Kebajikan yang hakiki di dalam kehidupan kita ialah kita beriman tentang percayanya kepada Allah dan Rasulnya serta hari akhirat, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Baqarah 177. Dan kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, apabila seseorang menyebut Nabi kita Muhammad, maka kita kena berselawat kepadanya, kata Nabi. Kata Nabi, orang yang paling kedekut di dalam dunia ini bukanlah orang yang tidak memberi uang kepada orang lain ataupun tidak berjasa kepada orang lain. Orang yang paling kedekut dalam dunia ialah apabila disebut namaku, dia tidak berselawat kepadaku. Dan pada hari ini tuan-tuan, apabila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita bertuah disajikan dengan pelbagai ilmu pengetahuan di dalam dunia ini, dalam dunia pada hari ini. Di hujung jari tuan-tuan, kita petik sahaja untuk mendengar tentang apa saja ia akan datang. Esok-esok Allah Subhanahu wa taala akan mempersoalkan kita. Allah memberikan teknologi yang canggih, handphone yang canggih, ada internet di mana sahaja kita boleh mendengar. Dan pada hari ini saya ingin kongsikan seterusnya berkenaan dengan iman kepada Allah. Itu jelasnya beriman kepada Allah Ta'ala menentukan ma'rifat terhadap punca yang pertama yang terbit daripadanya alam seluruhnya. Ini menunjukkan bahawasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang penting di dalam dunia ini. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan pertama yang diturunkan manusia ke bumi ini ialah untuk beribadah kepada Aku. Beribadah dalam arti kata solat 5 waktu, zakat, berpuasa, haji bagi yang mampu. Dan bekerja ini adalah sebagai kelangsungan kehidupan. Kehidupan kita yang hakiki ialah kehidupan yang selepas kematian. Kita ni berasal daripada syurga, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan kembali ke syurga. Nak tak nak kita akan berlakunya kematian. Setiap seorang yang bernyawa akan pasti menempuhi kematian. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada saat ini manusia akan kehilangan ketinggian rohaninya dan sifat-sifatnya yang mulia dan hidupnya jadi seperti kehidupan haiwan yang diarahkan oleh tabiat-tabiat dan persediaan semula jadinya. Dan inilah kejatuhan rohani yang menghancur leburkan kepribadian manusia. Dalam kehidupan seseorang manusia itu dia ada 2 elemen. Ada elemen rohani iaitu dalaman dan elemen jasmani. Kalaulah jasmani itu kita dapat melihat tentang susutnya tubuh seseorang ataupun kurusnya, ataupun gemuknya seseorang, ataupun berlakunya rambutnya gugur, rambutnya putih, kita dapat melihat. Tetapi apa yang rohani itu, dalaman itu kita tidak dapat melihat. Di dalam hatinya ada sifat dengki, sombong, takabur,
dan sebagainya. Itu adalah menjadi barah dan tabiat ataupun kepribadian yang tidak baik. Kita perlu elakkan kepribadian tersebut dan kita suburkan rohani kita sebagaimana kita inginnya kecantikan zahiriah kita. Kita pakai pakaian dengan kita bergosok, pakaian yang mahal, pakaian warnanya cantik. Begitulah kita suburkan dengan warna-warna rohani di dalam kehidupan kita sebagaimana kita hendaknya kecantikan di lahiriah kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menerangkan tentang soal percaya hari akhirat itu menjadi salah satu daripada rukun-rukun iman. Nabi sebut percaya kepada hari akhirat itu adalah salah satu daripada rukun iman. Selain yang daripada tersebut, pada hadis yang ke-13 dalam muqaddimah masyarakat hadis yang diterbitkan dahulu ialah dengan hadis seperti berikut. Hadis ni Nabi menerangkan tentang hari akhirat. Marilah kita sama-sama dengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yu'mina bi arba'in yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ba'athani bil haqq wa yu'minu bil mauti wa yu'minu bil ba'thi ba'dal mauti wa yu'minu bil qadari rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh dari Ali radhiyallahu anhu. Katanya Ali berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Ali? Seseorang itu tidak menjadi mukmin. Ali kata, aku mendengar Rasulullah sebut tidak menjadi mukminnya seseorang itu sehingga ia beriman sekurang-kurangnya kepada empat perkara. Tidak sempurnanya iman seseorang Islam itu sehingga dia beriman ataupun percaya kepada 4 perkara di dalam kehidupan ini. Tidak sahnya sebagai Muslim sekiranya dia tidak percaya kepada 4 perkara ini. Pertamanya, mengetahui dan meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Pertamanya, mengetahui dan meyakini. Mengetahui saja tidak cukup. Dan kita perlu meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itulah pertama. Kita tidak boleh menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyembah arti kata kita memakai salib. Contoh tuan-tuan. Itu adalah kita melanggari kepercayaan bahawasanya itu kita membuat dengan perbuatan. Adanya kepercayaan, contoh kita tidak percaya bahawasanya Allah ini satu. Itu kita tidak boleh melihat. Dan perkara badaniah yang kita boleh lihat antaranya kita menyembah berhala, kita memakai salib. Itu menunjukkan bahawasanya kita tidak percaya tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dijauhkan takut tergugurnya Islam kita dengan perbuatan yang kita lakukan. Dan seterusnya, dan bahawa aku ialah Rasulullah yang mengutuskan aku bahawa kebenaran. Dan bahawa aku ialah Rasulullah. Ini Rasulullah sebutlah bahawasanya kita kena mengakui bahawasanya Rasulullah itu adalah utusan Allah yang benar. Rasulullah adalah utusan Allah membawa berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana pegangan kita terhadap Allah, bagaimana ibadah kita kepada Allah, kepada manusia, dan hubungan kita dengan alam, dengan haiwan. Seterusnya bagaimana akhlak kita, at-tasawuf kita. Dan seterusnya, dan percayakan mati yang memang ditetapkan masa dan caranya yang bagi tiap-tiap seseorang. Dan percayanya beriman tentang berlakunya kematian. Dan percaya kebangkitan hidup semula sesudah mati. Ini adalah sesuai yang bertepatan dengan tajuk kita percaya tentang adanya kematian dan adanya penghidupan selepas kematian. Dan seterusnya serta percayakan
qadar takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah berlaku adalah qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima dengan sabar sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita orang beriman berpesan-pesan dengan kesabaran dan berpesan-pesan dengan kebenaran. Itulah intipati kepada perbincangan kita pada hari ini tentang adanya kehidupan selepas kematian. Dan syarat menjadi orang mukmin itu ada 4, iaitu mengaku bahawasanya Allah itu esa, Rasulullah itu adalah utusan Allah yang benar, beriman dengan kematian, beriman dengan hari kebangkitan, dan beriman adanya hari ba'dal maut, selepas kematian, dan beriman tentang takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah perkara-perkara yang perlu ada di dalam setiap manusia. Setiap manusia ataupun insan yang bergelar Muslim, untuk menjadi seseorang itu baik, bukan sahaja ia perlu berkursus, tetapi dia perlu disematkan dengan kefahaman-kefahaman ini yang saya kongsikan sebentar tadi dalam sanubari setiap manusia, terutamanya mereka-mereka yang masih kecil. Kita perlu menerapkan tentang kepercayaan kepada Allah, kepada Rasul, hari kiamat. Itu membentuk kepribadian rohaninya nilai yang sangat tinggi. Dan seterusnya, tuan-tuan yang perempuan yang dirahmati Allah, kita masuk tajuk yang seterusnya selepas hadis berkenaan dengan tentang hari akhirat. Ini juga berkenaan dengan hari akhirat, iaitu keadaan seseorang ketika sampai ajal mautnya. Kita akan berkongsi bagaimana seseorang itu apabila sampai saat-saat kematiannya, sebagaimana yang dikongsikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca sebentar lagi tentang hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Dan dalam buku ini mempersoalkan kepada kita, memberi persoalan kepada kita, apa ya dia maut ini? Apakah kematian ini? Ini adalah satu persoalan yang diberikan oleh penulis kepada kita untuk kita kongsikan bersama. Maut ialah suatu penderitaan yang dialami oleh orang ruh, dengan keadaan yang tertentu pada masa ia hendak meninggalkan jasadnya. Bukan badan disebut sini, ar-ruh. Penderitaan itu tidak dapat diterangkan dengan jelas. Dia tidak dapat diterangkan bagaimanakah peritnya melalui sakaratul maut. Yang sekadar yang dapat dirasai oleh seorang apabila salah satu anggotanya tercedera, terpotong atau terbakar. Itu adalah gambaran-gambaran tentang sakaratul maut. Dan sebagaimana yang diketahui bahawa tiap-tiap anggota yang tidak ada ruhnya padanya, anggota yang tidak ada ruhnya seperti rambut atau kuku, dia tidak merasai kesakitan yang terbit dari luka itu, bakaran itu tidak tepat mengenainya. Benda-benda yang tidak ada ruh, ia tidak sakit, rambut, kuku dan sebagainya. Bagaimana halnya kalau ruh itu sendiri ditimpa oleh penderitaan? Ruh itu ditimpa penderitaan dengan sepenuhnya sudah tentu amat dahsyat dan tak dapat digambarkan. Ini adalah sakitnya sakaratul maut, itu sakitnya ruh, bukannya sakit badan kita. Dan seterusnya hakikat yang diterangkan oleh hadis berikut. Kita baca bersama, kita mendengar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya suka ingatkan, apabila disebut tentang hadis, adakah kita faham makna hadis? Hadis itu apa? Hadis dari segi bahasanya ialah cerita. Dari segi bahasa mudahnya kita fahami, cerita ataupun kisah yang telah berlaku. Dari segi istilahnya, dari segi ilmu ulumul hadis, iaitu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Hadis itu ialah, katanya ulama ulumul hadis, segala apa yang Nabi min qaulin, apa yang Nabi sebut
au fi'lin, perbuatan apa-apa sahaja perbuatan Nabi, au taqririn. Taqririn ini bermaksud Nabi senyap. Nabi tidak mengatakan ianya boleh dan Nabi tidak mengatakan ianya tidak boleh. Itu dinama taqrir ataupun perakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kisah seorang sahabat makan daging dhab. Daging dhab iaitu seperti biawak pasir di negara Arab. Sahabat sedang makan lalu baginda sallallahu alaihi wasallam melalui dan para sahabat mempelawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan kaumku tidak makan makanan tersebut. Tetapi Nabi tidak mengatakan ianya haram, tidak mengatakan ianya halal. Itu dinamakan taqrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia dikira hadis. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, marilah kita melihat apa intipati hadis berkenaan dengan seseorang yang akan sampai ajal mautnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi thumma yamsahu wajhahu thumma yaqulu Allahumma a'inni ala munkaratil mauti aw sakaratil mauti. At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dalam hadis ini disebut dari Aisyah. Aisyah berkata, katanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku melihat dekat-dekat Nabi nak meninggal ini, Aisyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa baginda hampir wafat. Baginda hampir wafat dan di sisinya ada bekas air, bejana berisi air. Bejana ini adalah bekas. Dan baginda memasukkan tangannya. Baginda celup tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bekas tersebut, lalu baginda menyapu muka baginda. Tangannya ke dalam bejana itu lalu menyapu mukanya. Sudah itu baginda berdoa. Lalu Nabi berdoa. Nabi pun berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun kena turut berdoa. Lebih lagi yang banyak berdosa, banyak membuat maksiat, melanggar perintah dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa nak kata Nabi dalam doa tersebut? Allahumma a'inni ala munkaratil mauti aw sakaratil mauti. Kata Nabi, ya Tuhanku, berilah aku pertolongan terhadap penderitaan maut atau sakaratul maut yang sedang aku hadapi ini. Itu adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di dalam saat-saat yang sakaratul maut. Nabi celup tangan di dalam bekas, Nabi menyapu muka dan Nabi berdoa. Dan seterusnya di dalam hadis yang lain, wa anha aidan qalat ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. At-Tirmidzi. Dan daripada Aisyah juga katanya, aku tidak memandang elok atau merasa iri hati. Aisyah kata, aku tidak memandang rasa iri hati kepada sesiapa pun dengan sebab mudahnya dan ringannya sakaratul maut. Aisyah kata, aku tidak iri hati sekiranya orang lain elok tentang sakaratul mautnya, ringan sakaratul maut yang dialaminya. Sesudah aku melihat kesukaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut. Aisyah kata, aku tidak iri hati sekiranya orang lain baik ataupun mudah sakaratul mautnya setelah melihat kesukaran yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang seterusnya daripada Anas, begitu juga berkenaan dengan sakaratul maut. Bagaimanakah saat seseorang itu hampir kematian. Walaupun apa pun pangkat kita, walaupun siapa pun kita di dalam dunia ini, kita akan bertemu dengan kematian. Di mana sahaja kita berada, di gunung ganang, di dalam peti besi, di dalam rumah, di dalam laut, di mana sahaja, kematian tetap akan bertemu dengan kita. Kerana sifat manusia itu adalah akan menemui ajal. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah tidak mengakhirkan dan tidak mempercepatkan walaupun satu saat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah,
Hadis yang seterusnya daripada Anas. Kata Anas, an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna rabba tabaraka wa ta'ala yaqulu wa izzati wa jalali la ukhriju ahadan min ad-dunya uridu aghfiru lahu hatta astawfi kulla khati'atin fi unuqihi bisaqamin fi badanihi wa aqtarin fi rizqihi. Apa kata Anas? Yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Tuhan yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman. Nabi sebut Allah yang Maha Suci, Maha Tinggi berfirman. Dalam konteks ini ia disebut hadis Al-Qudsi. Hadis Qudsi ini bermaksud hadis yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala tetapi melalui perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tengok di situ qala inna rabbaka tabaraka wa taala yaqulu. Sungguhnya Allah yang Maha Tinggi berkata. Nabi sebut begitu. Itu dinamakan hadis Qudsi. Demi kemuliaan dan kebesaranku, Allah sebut, aku tidak akan mengeluarkan dari dunia ini. Allah sebut aku tidak akan mengeluarkan di dunia ini ataupun mematikan seseorang itu yang aku hendak mengampunkan dosanya. Apabila Allah ingin mengampunkan dosa seseorang itu, sehingga aku sempurnakan balasan tiap-tiap kesalahan yang ditanggungnya. Apabila Allah sayang kepada kita, Allah akan memberikan ujian kepada kita. Ini janji Allah sebagaimana yang disebut di dalam hadis Qudsi, aku tidak akan mematikan atau mengambil seseorang itu sekiranya aku sempurnakan balasan tiap-tiap kesalahan yang ditanggungnya dengan ditimpakan penyakit. Hadis ini sebut ni, tidak akan berlaku kematian, Allah akan uji dengan sakitnya pada badannya. Allah akan memberikan kita kesakitan kepada badan kita. Allah uji dengan pelbagai penyakit. Sakit kepala, sakit perut, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Dan kesempitan ataupun kemurahan rezekinya. Allah uji dengan kesempitan rezeki. Allah uji dengan penyakit yang dihadapinya ataupun masalah-masalah yang dilaluinya. Itu Allah untuk mengampunkan dosanya. Itu adalah Allah sebut. Sekiranya tidak semestinya orang yang meninggal dengan baik itu ia tidak diuji oleh Allah. Tidak semestinya orang yang diuji dengan banyak itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya hadis daripada Anas radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syabin wa huwa fil mauti faqala kaifa tajiduka qala arju Allah ya Rasulullah wa inni akhafu dhunubi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtini illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yaqaf. Rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dan dari Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menziarah. Rasulullah ni dia menziarah seorang pemuda yang sedang berada dalam keadaan hampir mati. Ternaklah. Lalu bertanya baginda. Lalu Nabi bertanya kepada pemuda tersebut, bagaimana keadaanmu? Nabi tanya, kaifa tajiduka? Bagaimana keadaan kamu? Pemuda itu menjawab, aku berharap kepada rahmat Allah. Pemuda itu jawab, aku berharap kepada rahmat Allah dan aku takut balasan buruk dari sebab-sebab dosa-dosaku. Mendengar yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berhimpun dalam hati seseorang dua perkara, kata Nabi, iaitu harap dan takut. Pada saat yang sempurna ini, melainkan Allah memberikannya apa yang diharapkan dan menyelamatkannya dari apa yang ditakutinya. Itu adalah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda tersebut. Dan demikian juga sekadar itu sahajalah perkongsian kita pada pagi ini.
tentang kita berimannya kepada hari akhirat, dan kita akan sambung di dalam pertemuan yang akan datang dengan lafaz aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء